saya you will never walk alone, bukan kerana saya hardcore fan of Liverpool, tapi dalam usaha kita untuk memerangi rasuah di negara kita ni memang kebersamaan semua pihak amat kita perlukanlah ya. By the way, saya ucapkan terima kasihlah kepada semua para peserta yang sudi untuk join perkongsian maklumat pada pagi ini yang saya buatkan khas untuk siri pertama. So insyaAllah saya sebagaimana yang mungkin sebalangan sedia maklum, saya pun akan meninggalkan perkhidmatan kerajaan. Saya ada lebih kurang 40 hari lagi dengan perkhidmatan kerajaan ini. Saya akan cubalah untuk buat 3 siri lah. Ini siri pertama dan ada lagi 2 siri itu. Cumanya saya mengharapkan the target tu dapat target yang sebenar lah, because I tengok pun sebilangan ini dah biasa dah dengar tentang corporate liability ni. Saya sebenarnya target saya adalah betul-betul the industry players yang terkesan dengan peruntukan ini kan. Tapi tak apalah, for sharing of knowledge tu kita sama-sama berkongsi pengalaman dan juga maklumat berhubung dengan kesalahan rasuah oleh organisasi komersial liability corporate di bawah Seksyen 17A Akta SPM 2009. Okey, sebelum saya memanjangkan saya punya perkongsian ilmu pada pagi ini, kita mulakan dengan satu tayangan video pendek berhubung dengan liability corporate yang disediakan oleh pihak SPRM. Okey, kita saksikan. Rangkaian pelaku rasuah daripada semua peringkat jawatan terlibat secara langsung atau tidak langsung, anda boleh didakwa. Organisasi komersial melakukan kesalahan jika seseorang yang bersekutu secara rasuah memberikan, bersetuju untuk memberikan, menjanjikan atau menawarkan suapan untuk mendapat perniagaan atau faedah untuk organisasi. Organisasi komersial termasuk entiti yang ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 2016, Akta Perkongsian 1961 atau Akta Perkongsian Liability Terhad 2012, sama ada di dalam atau di luar Malaysia dan menjalankan keseluruhan atau sebahagian perniagaan di Malaysia. Pesalah boleh dihukum denda 10 kali nilai suapan dengan nilai minimum RM 1 juta atau penjara sehingga 20 tahun atau kedua-duanya. Berniaga dengan jujur dan bertanggungjawab. Mempunyai tata cara mencukupi dalam aspek pencegahan. Bebaskan organisasi daripada rasuah. Wujudkan sistem pematuhan yang bersesuaian dan penyaluran maklumat salah laku yang efektif. Amalkan 5 prinsip asas ini, iaitu komitmen pengurusan atasan, analisa risiko rasuah, pelaksanaan langkah kawalan, pemantauan, penilaian dan penguatkuasaan secara sistematik, latihan dan komunikasi. Usaha pencegahan rasuah bukanlah hanya dilakukan sekali, tetapi ianya adalah usaha yang berterusan. Wujudkan persekitaran perniagaan yang sihat dan budaya saing beretika. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi nombor tertera. Okey, terima kasih kepada semua peserta yang hadir pada pagi ini. So kita ada lebih kurang dalam 2 jam lah dari segi perbincangan kita, dan seterusnya kita ada sesi Q&A lah kalau ada soalan-soalan yang berbangkit daripada para peserta lah. Saya harap kongsian maklumat pada pagi ini dapat membantu untuk mana-mana entiti dalam menyediakan especially adequate procedure ataupun tata cara mencukupi yang boleh digunakan sebagai defense sekiranya
syarikat tuan-tuan dan puan dikenakan tindakan di bawah Seksyen 17 Capital A Akta SPM 2009. Pada pagi ini dalam sesi perkongsian maklumat saya dengan tuan-tuan sekalian, saya akan cuba cover, ada yang saya akan cover secara sepintas lalu dan ada yang saya akan pergi kuat detail sikit lah. Ada 8 subtopik yang saya akan bincangkan dengan tuan-tuan, iaitu satunya pengenalan ringkas berhubung dengan SPRM, mekanisme semak dan imbang yang kita ada, kesalahan-kesalahan lazim di bawah Akta SPM 2009, sedikit perangkaan, dan juga kemudian tu baru kita bincang pasal kesalahan Seksyen 17A liability corporate ni, dan juga berhubung dengan sebagaimana yang tuan-tuan tengok dalam video ni, iaitu tata cara mencukupi menggunakan prinsip trust yang dikeluarkan oleh menteri, ya, dan juga beberapa kes contoh sama ada kes di negara kita dan juga kes di UK dan juga di US yang boleh kita gunakan sebagai iktibar dalam kita melaksanakan tugas kita di syarikat-syarikat nantilah. Dan akhir sekali itu kira peranan kita lah dalam merangi rasuah. Itu yang akan saya cuba untuk berkongsi dengan tuan-tuan. Macam saya katalah, saya punya perkongsian ni lebih kepada mula-mula ni one way traffic lah. Kemudian towards the end tu bila ada Q&A session tu, saya buka ruang kepada tuan-tuan untuk bertanyakan apa-apa soalan yang berkaitan dengan perbincangan ataupun perkongsian kita pada pagi ini. Okey, next. Okey, kita pun sedia maklum kalau kita tengok dari segi isu rasuah ni merupakan isu yang sering diperkatakanlah dalam masyarakat kita, kan. Kalau kita tengok pun hari-hari selain daripada cerita berhubung dengan penularan COVID-19 ni, isu rasuah ni memang dipaparkan sama ada di media utama dan juga di media sosial ataupun medsos, kan. Dan kita pun lihat salah satu yang kira menjadi petunjuk berhubung dengan isu rasuah ni selalu dikaitkan adalah dengan CPI ataupun Corruption Perception Index yang dikeluarkan oleh Transparency International saban tahun lah. Yang mana kalau kita tengok last year kita mengalami sedikit kejatuhan compared the previous year 2019. Bila mana kalau kita tengok skor kita pada tahun lepas turun ke 51 daripada 100, daripada 53 pada tahun 2019, dan kedudukan kita daripada 51 pada 2019 ke 57 last year. Mana kedudukan ni sebab dia ada 180 negara, kalau kedudukan kita tu kecil nombornya maknanya baiklah, tapi kalau lagi besar kira kurang baiklah. Tetapi kalau kita tengok kita dalam range 50-an tu sebenarnya kira quite okay lah compare to negara-negara di seluruh dunia lah. Kalau kita tengok kita di Asia Tenggara ni pun kita adalah yang ketiga terbaik daripada 10 negara ASEAN, kan. Yang mana yang the best setakat ini adalah Singapura lah, followed by Brunei dan seterusnya Malaysia dan lain-lain negara ASEAN. Apa yang penting macam saya katalah, kalau kita nak memperbaiki skor CPI ni, semua pihak perlu memainkan peranan lah. Bukan setakat SPRM je ataupun IM ke GICC ke, semua pihak. Sebab isu rasuah ni adalah isu kita semua. Kita semua terkesan. Jadi untuk memastikan negara kita ni dapat sebagaimana kehendak NACP dikenali kerana integriti dan bukan kerana rasuah, maknanya kebersamaan semua pihak untuk menangani isu ini amat kita harapkanlah. Sebab tanpa sokongan seluruh masyarakat dalam membenteras jenayah ini, kita pasti ianya tidak akan tercapai sebagaimana kira aspirasi dalam kita punya Pelan Anti Rasuah Nasional.
Okey, seterusnya. Okey. Yang ini ya sedikit lah sebagaimana yang kira barangkali ada yang belum mengenali saya lah. Seperti yang saya katakan tadi, saya sebenarnya dah hampir nak mengakhiri perkhidmatan saya dengan kerajaan. Saya ada lebih kurang 40 hari lagi bersama SPRM ataupun perkhidmatan kerajaan, yang mana betul hari terakhir saya sebagai pejabat awam adalah pada 1 September yang akan datang. Pada 2 bulan 9 tu saya akan jadi YB lah, maknanya yang bersara lah. Jadi mungkinlah kalau katalah bulan 10 ke atas nanti, kalau ada tuan-tuan yang memerlukan khidmat nasihat saya, kan, insyaAllah saya akan cuba bantulah. Bila jadi YB ni mungkin banyak masa lah. In fact towards the end kan ada saya bagi email saya dan juga nombor telefon yang boleh dihubungi sekiranya adalah mana-mana pihak yang juga nak mendapatkan nasihat saya lah. Sebab masa itu anytime lah. Cuma saya bagi, sebab saya sebut tadi selepas Oktober lah, sepugangnya bagi saya rest sekejap lah. Sebulan tu saya nak rest dulu, bagi tenang-tenangkan fikiran kan. Tambah musim COVID ni kan, kita ni tak banyak kira dapat kita nak jalan ke mana-mana kan. Jadi mungkinlah kira saya nak mengambil kesempatan tu untuk rest dulu. Dan bulan 10 ke atas tu kalau adalah mana-mana pihak nakkan kira khidmat saya, insyaAllah saya akan cuba bantulah sebaik mungkin lah. Bagaimana yang dipaparkan, saya ada 37 tahun bersama-sama dengan BPR dan juga SPM lah. So inilah kira pengalaman yang boleh saya bantu nanti tuan-tuan dan puan-puan sekiranya ada yang memerlukan lah. Okay, next. Sedikit lah dari segi pengalaman ringkas supaya kita pun faham lah, jangan terus kepada tajuk kita. Sebagaimana yang kalau kita tengok video pun sebenarnya, kalau you tengok video ni, itu pun yang akan saya perkatakan. In fact kalau tengok video pun by right-nya you pun dah boleh faham lah apa dia kesalahan 17 KPTE tu dan juga langkah-langkah tata cara mencukupi yang perlu kita menggunakan prinsip trust kan. Kalau kita lihat dari segi kira evolusi SPM ni, memang daripada tahun 59 lagi, bila mana kita ada 3 entiti, satunya di JPM, yang seterusnya siasatan di PDRM, dan bahagian pendakwaan masa itu ada Kementerian Pendakwaan ataupun Ministry of Justice. Tapi akhirnya dengan report yang dibuat oleh Syah Nazir Alam, kita akhirnya kerajaan bersetuju untuk gabungkan ketiga-tiga itu, diletakkan di bawah satu jabatan yang kita panggilkan Badan Pencegah Rasuah pada 1 Oktober 1967. So sehinggalah sekarang. Cumanya evolusinya dia pernah ditukar kepada Biro Siasatan Negara, mana ketika itu masa BSN tahun 93 tu kita ni macam FBI lah. Segala-gala kes kita siasat termasuklah kes penyeludupan kan. So kita revert back ke Badan Pencegah Rasuah pada tahun 82 sebab kerajaan hendakkan kita fokus menangani isu rasuah di kalangan pejabat awam ataupun dalam sektor kerajaan ni. Sebab itu kita revert balik ke BPR pada 82. So pada tahun 2008 kita propose kepada kerajaan pada ketika itu untuk kita wujud sebagai satu Suruhanjaya. So berdasarkan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009 yang mula dikuatkuasa pada 1 Januari 2009, maka tertubuhlah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia sehinggalah sekarang. So maknanya dari segi BPR dan juga SPM ni sebenarnya dia punya bidang tugas tu lebih kurang sama lah. Cuma ada beberapa perkara je yang kira ada penambahbaikan daripada BPR bila kita menjadi Suruhanjaya. Antara lainnya kita ditambah dari segi penambahbaikannya dari segi struktur dan juga operasinya. Selain daripada itu, sebenarnya bila kita wujud sebagai Suruhanjaya ni, kita adalah di antara ataupun the only enforcement agency yang ada 5 badan bebas ataupun panel khas yang memantau perjalanan operasi dan juga aktiviti harian SPM lah.
Mana kita ni kira walaupun enforcement body yang tidak diletakkan di bawah Suruhanjaya Integrity Agensi Penguasa ataupun SIAP ataupun EAEC lah. Sebab kita di bawah akta kita memang kira ada spesifik kita punya jawatankuasa aduan yang ditubuhkan. Okey, next. So, seterusnya kalau kita tengok yang 5 badan pemantau yang ada tu, satunya adalah kita punya jawatankuasa khas mengenai rasuah yang kita bentuk melalui Seksyen 14 Akta SPRM. Yang keduanya, next. Yang keduanya adalah kira Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah yang dibentuk melalui Seksyen 13. Dan yang ketiganya jawatankuasa aduan yang dibentuk melalui Seksyen 15 Akta SPM. So 1, 2, 3 ni adalah spesifik dalam Akta SPM. Cumanya buat masa ini jawatankuasa khas mengenai rasuah ni since 2016 until now belum lagi ada pengisian keanggotaannya. Tapi saya dipahamkan memang kita dah hantar nama dan dipersetujui, cuma belum diumumkan dia punya pengerusinya. Saya dipahamkan pengerusinya adalah Tan Sri Rais Yatim. Sebab kalau dulu pun the last dia punya pengerusinya adalah Tan Sri Abu Zahar. Ketika itu dia adalah speaker Dewan kan. Jadi untuk Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah tu sekarang ni dipengerusikan oleh Tan Sri Abu Zahar Ujang, yang saya katalah dulu dia mengurusi jawatankuasa khas mengenai rasuah masa dia jadi speaker tu. Sekarang ni dia dah jadi pengurusi Lembaga Penasihat ni. Dan kita ada 6 orang lagi dalam lembaga ni, yang mana antara lainnya bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Ismail Omar, ada Datuk Akbar Satta dan Datuk David Chua dan beberapa yang lain lah. Antaranya dia melihat perjalanan aktiviti kita dan juga dia akan mengemukakan laporan tahunan kepada jawatankuasa khas mengenai rasuah tentang isu-isu penambahbaikan berhubung dengan rasuah yang boleh diambil oleh kerajaan. Manakala kalau kita tengok jawatankuasa aduan ni, dia akan melihat apa saja kes-kes salah laku yang bukan berbentuk jenayah yang dilakukan oleh pegawai SPM. Sebab itu saya katalah jawatankuasa ini mempunyai kuasa lah untuk menyiasat kes-kes terhadap pegawai SPM. Sekarang ni dipengerusikan oleh Datuk Ahmad bin Said, bekas TKPPA dulu, dan ada 4 orang lagi, termasuklah Datuk Tam yang pernah jadi ketua pengarah BPA dulu antara lain kan. Dan seterusnya kita ada 2 lagi panel yang ini dibentuk secara pentadbiran, iaitu melalui arahan kabinet saja. Satunya panel perundingan dan pencegahan rasuah, yang mana dipengerusikan oleh Tan Sri Borhan Dollah yang menghubungkan mantan KPPA, dan juga ada 10 orang dalam panel ni, termasuklah Datuk Yusof Aslam yang berlakon drama Gerak Khas tu kan. Lepas tu termasuklah juga Datuk Freddy Fernandez dan beberapa yang lain lah, ahli akademik semua ada dalam tu, ahli NGO, termasuk juga saudara Jufri, Presiden IBM pun ada dalam panel. Untuk panel ni dia akan melihat kepada aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh SPM melalui pencegahan dan juga pendidikan lah. Dan akhir sekali panel penilaian operasi yang dipengerusikan oleh Datuk Ahmad Rosli Muhammad Syam dan juga beberapa orang yang lain yang akan melihat kepada isu-isu berkaitan dengan operasi lah. Termasuklah kalau kata siasatan yang dilakukan oleh SPM yang melebihi setahun, kita kena maklumkan kepada panel ni kenapa kira siasatan tak dapat disiapkan dalam masa setahun, ataupun mana-mana kertas siasatan yang kita edarkan kepada Timbalan Pendakwa Raya ataupun pihak AGC selepas 6 bulan yang kita tak dapat apa jawapan pun kita akan laporkan. Dan juga termasuk kes-kes yang NFA ataupun ditutup pun kita akan laporkan kepada panel penilaian ni.
operasi ini ataupun PPO ni, yang mana mereka boleh meminta SPM untuk mengkaji balik sekiranya mereka berpandangan kira kertas siasatan tu perlu dipertimbang untuk dilihat semula oleh Timbalan Pendapat Raya. Itulah antara fungsi yang dimainkan oleh mekanisme semak dan imbang yang kita ada. Macam saya katalah, kita lah the only enforcement yang ada 5 badan bebas yang melihat kepada perjalanan aktiviti kita yang seterusnya. Okey, seterusnya dari segi fungsi SPM. Kalau kita tengok berdasarkan akta kita di bawah Seksyen 7 tu, kita ada 7 fungsi yang kita perlu laksanakan. Kalau kita tengok di mana-mana negara yang ada entiti yang sama seperti ICAC Hong Kong ke CPIB Singapura ke BMR Brunei, KPK Indonesia, lebih kurang fungsi yang dimainkan adalah sama, iaitu dari segi strategi penguatkuasaan, pencegahan dan juga pendidikan. Kalau kita dari segi enforcementnya, maknanya kita terima apa-apa maklumat ataupun aduan berhubung dengan kesalahan rasuah dan kita menyiasat. Dan seterusnya kita mengkaji amalan, sistem dan prosedur, dan juga kita memberi arahan ataupun menasihati untuk kita memperbaikilah loophole cara untuk kita hapuskan rasuah. Di samping kita juga menasihat sekiranya kita tengok ada amalan, sistem dan prosedur yang perlu kita tambah baiklah. Samping itu juga kita juga dari segi pendidikan juga kita menjalankan aktiviti untuk mendidik masyarakat tentang bahayanya rasuah, dan juga kita mendapatkan sokongan daripada masyarakat dalam memerangi rasuah. So itu antara lain kira fungsi yang kita mainkan. Dan kita tengok dari segi bidang kuasa kita seterusnya, iaitu kita satunya kita siasat, kan? Kita jalankan siasatan, kita memberi khidmat nasihat, dan seterusnya kita mendidik. Itu antara kira fungsi-fungsi yang dimainkan sebagaimana yang 7 fungsi di bawah Seksyen 7 akta kita lah. Okey. Selain daripada itu juga saya ingin juga kira berkongsi. Kadang-kadang kira bila masyarakat melihat SPM ni seolah-olah kita ni diorang lihat macam Superman. Maknanya kita ni kira boleh buat segala-galanya. Jadi kita kena faham kita punya sistem keadilan jenayah kita. Kalau kita tengok sistem keadilan jenayah ni, kita ada 3 entiti yang memainkan peranan masing-masing. Next. Satunya kalau kita tengok, kita ada enforcement, kita ada prosecution, kita ada court. So ketiga-tiga ni adalah kira yang memainkan peranan masing-masing berdasarkan kira peruntukan undang-undang ataupun tugas yang diberikan. Maknanya kita SPM sebagai enforcement, salah satu entiti enforcement yang ada, kita akan menguatkuasakan kira undang-undang yang diberi kepada kita. Maknanya we will enforce the law given to us. Manakala prosecution, AGC pula dia akan menjalankan pendakwa. Jadi dalam arti kata lain, kita kena faham ya, maknanya kalau isu menyiasat boleh tanya SPM. Tapi jangan sampai kadang-kadang kita tengok di kalangan masyarakat, especially dalam media sosial pun kira selalu menyebut kenapa SPM tak dakwa orang ni, kenapa kes ini ditarik balik. Kita kena faham di bawah kita punya perlembagaan, artikel 145 clearly stated dekat situ. Makna kuasa untuk kira mendakwa, sama ada menarik balik kes ke, mendakwa ataupun kira nak menukar pertuduhan ke whatever, at any time adalah AGC. Jadi sebab itu kalau isu-isu yang berbangkit itu sebenarnya tidak adil lah bila kata kes kira tak dakwa ke kes ditarik balik pun SPM yang dipersalahkan. Sebab itu adalah kira prerogatif yang diberi kepada AGC di bawah perlembagaan, dan juga di bawah kita punya akta pun memang kira Seksyen 58 menyebut sebelum kita nak mendakwa, kita perlu mendapatkan izin mendakwa daripada public prosecutor. Whereby in our case, in our country, public prosecutor dan attorney general adalah the same person. Kita bukan macam dekat US yang mana AGC kita dengan public prosecutor adalah 2 entiti yang berasingan. Not in our country, because in our country walaupun kita tengok dalam NACP salah satu inisiatifnya adalah untuk memisahkan
pendakwaan dan juga Attorney General tu, AGC dan juga kira Public Prosecutor tu lah. Itu dalam mungkin pipeline yang perlu diambil tindakan di bawah inisiatif kita punya NACP lah. Manakala hakim pula yang akan menentukan sama ada seseorang tu bersalah ataupun tidak bersalah. So kita prinsip undang-undang ni pun kita kena faham kan, a person is innocent until proven guilty by the court. Jadi isu kalau kita tengok macam baru-baru ni bila mana kira Mahkamah Persekutuan telah kira membebaskan kita punya accused person walaupun hakim Mahkamah Tinggi telah mendapati beliau bersalah, itu adalah proses undang-undang yang ada. Sebab itu pun kita pun ada lagi satu proses iaitu di Mahkamah Persekutuan yang boleh kita rayu kan. Jadi itulah kira stepnya. Jadi macam saya katalah itu kira bergantung kepada tiga entiti tu. So peranan kita dah mainkan iaitu kita menjalankan siasatan, mengumpulkan bukti dan kita beri kepada pihak pendakwaan untuk di-adduce dalam court. Court kalau kita terima akan manggil orang tu untuk membela diri dan seterusnya sekiranya bukti itu memang kira tidak boleh diribat ataupun beyond reasonable doubt, so dia akan mendapatkan kita punya accused person tu bersalah. Tapi itulah kita punya accused person still ada avenue untuk dia merayu, sama ada kalau dia pada peringkat awal di Mahkamah Session boleh dirayu Mahkamah Tinggi, selepas Mahkamah Tinggi Mahkamah Rayuan dan seterusnya. Akhir sekali adalah Mahkamah Persekutuan. Sebab itu dalam kes yang baru ni pun kita ada lagi kira satu step yang mana kita rayu ke Mahkamah Persekutuan tentang keputusan yang telah dibuat oleh hakim, yang mana kita tengok pun dia punya keputusan tu bukan majoriti dia tu maknanya dia 2-1, maknanya bukannya kira kesemuanya sebulat suara dari punya perhakiman tu. Okey, seterusnya saya kongsikan sikit juga kesalahan-kesalahan di bawah Akta supaya nanti bila kita relatekan kepada Section 17A itu kira tuan-tuan boleh memahami lah. Secara ringkasnya kita ada 4 kesalahan utama, walaupun kira kalau kita tengok daripada Section 16 sampai 23 tu ada dia punya kesalahan tu, maknanya 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 sampai 23. Itu maknanya ada 8 kesalahan di bawah kira akta kita. Tetapi secara umum yang kira banyak yang kita siasat dan juga kita dakwa tu ada 4 saja iaitu satunya kesalahan meminta dan juga menerima rasuah, yang kedua menawar dan juga memberi rasuah, dan ketiga membuat tuntutan palsu, dan keempat menggunakan kedudukan jawatan untuk suapan. So ini je kesalahan yang kira biasa kita lakukan selain daripada kesalahan-kesalahan lain, maknanya kesalahan di bawah akta yang dikuatkuasakan oleh SPM lah, sama ada di bawah kanun kesiasaan ataupun di bawah AMLA Tapi secara asasnya inilah kesalahan-kesalahan yang ada. Kalau kita tengok daripada jumlah tangkapan yang kita buat pada 2017 sampai Jun tahun ini sebanyak 4,381. Belum. Baik. Kita tengok meminta dan menerima rasuah ni kira adalah seramai 2,003 ataupun 45.7%. Maknanya ni yang paling banyak lah. So diikuti oleh membuat tuntutan palsu sebanyak 1,015 ataupun 23.2%. Dan juga seterusnya menawar dan memberi rasuah sebanyak 823 tangkapan ataupun 18.7%, dan selebihnya adalah 317 kepada menggunakan kedudukan jawatan ataupun nombor 4 itulah, dan lain-lain 223 ataupun 5.1%. Itulah kira kesalahan utama. Yang ini kira saya rasa tuan-tuan pun sedia memahami lah. Cuma yang ketiga yang nombor 3 tu kita sebut membuat tuntutan palsu lah. Kalau ikutkan bahasa undang-undang dia lain sikit lah.
maknanya giving dokumen ataupun memberi dokumen yang mengandungi butiran matan palsu. Bukan maknanya kira tuntutan palsu tu, tuntutan tu tak betul kan. Maknanya contohnya kalau katalah kira buat projek, katalah buat jalan. Jalan tu sepatutnya kira 10 km jalan kampung contoh kan, tapi dibuat 5 km je. Tapi dia tuntut 10 km. Itulah contoh macam tuntutan palsu lah. Kenapa saya highlightkan ini kan, yang kesalahan-kesalahan yang ada ni, sebab dia relate juga kepada Section 17A tu. Sebab kalau kita tengok tu, Section 17A tu bukan betul berkait dengan kesemua yang saya highlight ni. Dia cuma ada berkait dengan kesalahan memberi saja. Dia maknanya bukan meminta ke membuat tuntutan palsu yang dikaitkan dengan kira company kira melakukan kesalahan rasuah tu. Kesalahannya adalah memberi ataupun cuba memberilah. Itu kesalahannya. Kalau kesalahan yang biasanya adalah di bawah Section 16 ataupun 17. Tapi kira 17A ni, sebab 17A besar tu, huruf A besar tu, dia tu yang berbeza. Sebab 17A kecil tu, dia pun merupakan kesalahan yang sedia ada. Okey, bagi kesalahan-kesalahan yang saya sebutkan ini, penjara ataupun dia punya hukumannya adalah kira penjara tak lebih daripada 20 tahun dan juga denda 5 kali nilai suapan ataupun RM10,000, mana yang lebih tinggi lah. Ini dia punya hukuman bagi kesalahan yang saya sebutkan tadi. Mana ada 8 ni tu, bukannya kesalahan tu kira 4 yang saya sebut. Ini asas yang kira banyak kita buat tu adalah 4 saja. Tapi ada lagi kesalahan-kesalahan macam saya kata lah. Kalau tengok dari 16 tu dia sampai 23, Section 23. Itu adalah merupakan kesalahan di bawah Akta SPM 2009. Okey, kalau kita tengok pula tu, seterusnya, next. Adakah masalah rasuah di Malaysia ni serius? Kalau kita tengok dari segi bualan dalam medsos tu kan, seolah-olah memang serius lah. Itu bergantung pada kita punya persepsi lah, sama ada serius tak seriusnya. Tapi kalau kita tengok juga kan, memang kalau berdasarkan Global Corruption Barometer yang dikeluarkan last year tu, memang untuk Malaysia disebut bahawa responden mengatakan about 72% daripada responden mengatakan rasuah di Malaysia ni agak serius. Dan kalau kita tengok pun selari dengan kajian yang dibuat oleh SPM, iaitu kajian berhubung dengan keberkesanan tindakan pencegahan rasuah yang dilakukan oleh SPM, lebih kurang 70.4% juga yang mengatakan bahawa rasuah di Malaysia ni serius. Cumanya kalau kita tengok juga yang kira dia punya on the positive side juga, kita tengok GCB juga 73% masyarakat yakin terhadap usaha-usaha yang dilakukan oleh SPM dalam memerangi rasuah di negara kita. Dan kajian yang sama yang kita laku sebagaimana yang saya sebut tadi, kajian keberkesanan tindakan oleh SPM ataupun in short ni kita panggil KPA Trump, 77.4% mengatakan mereka yakin dengan tindakan yang dilakukan oleh SPM. Manakala dari segi keberkesanan GCB, 74% masyarakat mengatakan SPM berkesan dalam melaksanakan tugas. Bagi Kapitra pula 75.4%. So more or less lebih kurang samalah dapatan berhubung dengan isu rasuah di negara kita. Okey, next. Kalau kita tengok dari segi perangkaan seterusnya, kita tengok ini just untuk kira perkongsian je lah supaya kita tahu senario rasuah di negara kita. Kalau kita tengok daripada 2017 sampai Jun tahun ini lah, yang latest for half year lah. Memang kita punya maklumat yang kita terima lebih kurang 7 ke 8 ribu setahun lah. Kalau dulu memang kita terima dalam 10 ke 12 ribu lah. Tapi kita dah sort lah. Cuma maklumat-maklumat yang ada asas ataupun yang berkaitan dengan rasuah saja yang kita masukkan dalam mesyuarat jawatankuasa menilai maklumat yang kita tapis setiap hari mesyuarat jawatankuasa menilai maklumat yang dipengerusikan oleh TKP operasi
dan juga beberapa pengarah bahagian yang berkait dengan operasi dan juga pencegahan hadir every day. They will meet and without fail. So akan menilai maklumat. So kita tengok kira setakat bulan Jun tahun ini kita menerima 3,723 maklumat. Out of that 561 kita buka kertas kesihatan. Kalau kita tengok dari segi kertas kesihatan tu more or less about 10% je yang boleh kita proceed. The restnya kita ambil tindakan yang lain lah, sama ada kita ambil buat kertas penyiasatan awal ke, ataupun rujuk kepada jabatan ke, ataupun kita buat profiling dan lain-lain lah tindakan. Tapi kertas kesihatan ni maknanya kita buat catatan terbuka lah. Whereby yang itu yang kita tengok kadang-kadang ada tangkapan yang kira pakai baju oren tu, lepas tu adanya kita record statement saksi-saksi dipanggil ke SPM. Inilah kira bila kita buka kertas kesihatan tu kita kumpulkan bukti. Dan kalau kita tengok kira daripada 2017 sampai Jun tahun ini kita telah tangkap seramai 4,381. Manakala kita tuduh 1,709 dan sabitannya 9,907, maaf ya. Cuma yang sini pun kadang-kadang pun dekat medshot pun ada juga kira timbul isu di kalangan publik kan. Kenapa tangkap banyak tapi tuduh sikit? Macam saya katalah, tangkapan tidak semestinya orang tu kita tuduh. Tangkapan ni adalah for purpose of investigation. Bagi kalau analogi yang mudah yang nak faham, kalau tuan-tuan pernah ingat dulu macam kes bunuh Norita kan. Kalau tuan-tuan ingat masa kesihatan 6 orang telah ditangkap sebagai accused person. Tetapi bila dituduh yang kira engineer MBSA saja, seorang saja. So sama dalam keadaan kita ni. Maknanya tangkapan mungkin ramai tapi kita tuduh mungkin seorang ataupun berdua. Tengok kepada keadaan kes lah ataupun keterangan-keterangan yang ada. Isunya contohlah kalau paling mudah, kalau katalah berlaku transaksi pembayaran tu katalah di restoran, yang mana ketika transaksi tu berlaku dekat meja makan tu ada 6 orang. Kita pun katalah turut serta bila kawan kita ajak makan kan, kita pun ikut, kita tak tahu apa pun. So maknanya kalau kita ada 6 orang dekat meja tu, 6 orang akan ditahan ataupun ditangkap. So tapi bila kita buat kesihatan, yang lain tu rupanya dia semua ikut je meneman je yang kira the accused person tu. So sebab itu kadang kita tengok tangkapan tu tinggi tapi tidak semesti yang dituduh tu kira bersamaan dengan tangkapan tu. Dan tuduh tu kadang-kadang mungkin mengambil masa dan juga bukan pada tahun semasa. Kalau kita tengok dekat statistik yang saya paparkan tu, tuduh yang contohnya kira 274 tu mungkin daripada tangkapan 509 ataupun tangkapan daripada 998, makna tahun sebelumnya. Sebab itu proses kita kadang-kadang pun bukan kira boleh kita siapkan dalam masa tertentu saja. Kadang-kadang memang kira melangkau tahun. Tambahan pula kalau katalah siasatan tu dibuat pada tahun bulan November, Disember, for sure maknanya dia akan bawa ke tahun yang kehadapannya lah. Okey, seterusnya kalau kita tengok dari segi info, okey next. Inilah dia punya infografik berhubung dengan yang saya sebutkan tadi, dari segi maklumat, kertas siasatan dan juga tangkapan, tuduh dan juga sabitan. Sabitan ni pun sama juga. Kalau kes-kes mahkamah ni bukan makna kita tuduh tahun yang sama akan berakhir pada tahun yang sama. Kadang-kadang it takes 2 or 3 years untuk court selesaikan kes-kes yang berjalan pembicaraan. Ya. Okay, next. Tengok pula tu, yang ini saya nak sharekan satunya. Kalau kita tengok dari segi tangkapan yang saya sebutkan tadi, seramai 4,381 orang tu, maknanya majority those been arrested for corruption cases adalah kira merupakan pejabat awam, about 47.2%, dan orang awam 27.1%, dan lain-lain kategori 25.7%, bagaimana yang saya paparkan. Dan what we are more concerned is that kira majority out of 4,381
yang ditangkap ni, maknanya 2,276 ataupun 52% adalah those who are below 40 years old. Itu yang kita kira quite alarming for us lah. Sebab mereka ni merupakan yang akan mengisi kekosongan kepimpinan kita pada masa akan datang. Kalau kita tengok trend ni, kalau kita tak sama-sama kira menanganinya kan, jadi ini juga akan merupakan masalah yang kita akan hadapi pada masa depan lah. Maknanya kita akan melantik pemimpin-pemimpin yang kira korup lah. Sebab itu sebenarnya usaha-usaha pendidikan perlu kita gebelingkan secara bersama lah. Maknanya jangan kita harapkan ke institusi pengajian sekolah saja. Mana kita semua lah main peranan. Sama ada kita di peringkat masyarakat, komuniti pun kena kira ambil part lah ataupun ambil kisah apa yang berlaku dalam kira environment kita. Okay? Dan sekarang ni barulah kita pergi kepada kira topik yang kita akan bincangkan berhubung dengan liability corporate. Satu lagi ni, kalau kita tengok satu lagi yang kira saya nak share ni, yang ini mungkin tuan-tuan pun kira perlu lihat jugalah. Kalau kita tengok ya daripada 4,381 tu, mereka yang ditangkap daripada lelaki ni adalah seramai 85.5%. Dan wanita 14.5%. Yang ini pun kira bagi saya agak bukanlah kata nak mengejutkan, tapi dah trend yang berbeza. Kalau kita tengok pada 2003 hingga 2012 ada 5,864 yang kita tangkap. 94% ataupun 5,515 adalah lelaki dan cuma 6% je wanita. Kalau kita tengok daripada yang kira 2012 punya statistik sebelum tu kan, compare dengan sekarang, kita tengok ada peningkatan almost double tu. Mana dulu cuma 6% je wanita. Sekarang ni kira wanita kira dah 14.5%. Mana ada penambahan tu. Ini pun yang kira boleh kita fikirkan secara bersama lah. Sebab isu. Sebab itu yang kira kadang-kadang orang kata kan, kita ni kadang-kadang Malaysia ni dia akan lemah dia dengan 3 perkara lah. 3 tar ataupun 3 perkara, 3 tar. Sama ada dengan harta, dengan kira kuasa ataupun wanita. Jadi itu yang kira kita tengok kalau trend ni pun kira something yang kita tu ponder lah. Untuk sama-sama kita mengkaji apakah langkah-langkah yang baik untuk kita lihatlah apa tanya jumlah tangkapan tu. Kita tengok dekat checkbox. Okey, kita pergi seterusnya ke yang tadi umur tadi saya sebutkan, yang statistik yang saya bagi 4,381 ni adalah daripada 2017 sampai Jun tahun ini. Maknanya lebih kurang dalam 5 tahun punya statistik lah. Tapi kalau kita tengok dia punya trend tu sama je. Kalau kita ambil yang 10 tahun ke, macam saya kata lah, even kalau kita ambil yang tahun 2012 ke bawah pun trendnya lebih kurang sama patternnya. Sebab itu sebenarnya yang kira kita perlu tangani. Sebab ini merupakan salah satu finding yang kita buat pada kajian yang dibuat oleh UKM pada tahun 2002. Bila mana 30.5% di kalangan pelajar ataupun responden among students said they are willing to accept bribe in 2002. So kalau kita tengok yang trend sekarang tangkapan tu, mereka lah yang merupakan responden pada tahun 2002 tu. Mana dia orang sekarang ni umur dia orang dalam 45, 46 sampai 48 gitulah kan. Jadi kalau kita tengok bagi saya lah, dia tak mengejutkan lah. Sebab itu yang saya kata tu semua orang kena mainkan peranan. Termasuklah KPM, KPT ke sekolah sama ada belia sendiri kan. Kena mainkan peranan. Kita jangan kira kita ni jadi masyarakat bangau ataupun blaming society. Keep blaming others kan. Ini patut ini buat, patut ini buat. Tapi kita mengorak langkah kan. Way forward ni kita kena sama-sama jadi masyarakat yang peduli. Sebab itu saya amat menyokong mana-mana entiti ataupun NGO yang nak bersama-sama. Sebagaimana kalau kita tengok gerakan Busters yang dipelopori oleh sinar harian
Karanggraf tu kan, memang saya setuju. Sebab kita kena mainkan peranan, jangan harapkan kira duk tuding ke SPM patut buat ini, GICC buat macam ni. IM kita pun ada kita punya betul manpower constraint kan, tak mampu dengan kira macam SPM ni ada betul 2,900 orang, kita nak cover lebih kurang 32 juta rakyat Malaysia ni. Memang kita perlukan sokongan lain-lain pihak untuk bersama-sama dengan kita. Okey, next kita pergi pada isu yang kita akan bincang pada hari ini, iaitu liability corporate section 17A. Okey, seterusnya next. Kalau kita tengok kesalahan rasuah oleh organisasi komersial, maknanya syarikat ataupun organisasi komersial boleh dikenakan hukuman kerana membenarkan pegawai kaki tangan mereka melakukan rasuah untuk memperoleh sesuatu projek ataupun mendapat sesuatu faedah. Ini kira kelainan lah. Makna kalau dulu hanya individu, tetapi sekarang ni kira organisasi komersial boleh dipertanggungjawab. Itu je bezanya, sebab kesalahan rasuah tu memang dah sedia ada di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Okey, next. Kalau kita tengok akta ni sebenarnya dah diluluskan oleh Parlimen pada 5 April 2018, tetapi hanya dikuatkuasa pada 1 Jun last year, iaitu selepas 2 tahun kelulusan Parlimen lah. Kenapa ianya mengambil masa? Sebabnya kira kita nakkan supaya organisasi komersial ni memahami peruntukan ini dan juga melaksanakan langkah-langkah perlulah agar tidak terjebak dalam kesalahan ini. Sebab itu yang kira kita beri ruang. Maknanya kita tengok 2 tahun tu cukup lah. Jadi maknanya perkara ni bukan perkara baru lah. Sebab sepatutnya undang-undang tu 2018 dah ada lah. Cuma kira kerajaan merasakan perlu kita beri ruang kepada organisasi komersial untuk memahami peruntukan ini secara detail dan juga mengambil langkah-langkah yang sewajarnya bagi menangani isu yang kira mereka hadapi. Sebab mereka yang betul-betul yang akan terkesan lah. Jadi objektif seterusnya, objektif section salah satulah kenapa kira kita masukkan kesalahan ini, sebab kita merupakan state party dalam UNCAC ataupun United Nations Convention Against Corruption, yang mana dalam artikel 26 tu menyebut berhubung dengan liability of legal person. Maknanya bukan setakat natural person. Maknanya sebagai individu memang ada, macam saya kata tadi lah, section 16 sampai 23 tu itu adalah berkaitan dengan natural person. Sebagai legal person, maknanya yang ada berkait dengan kontrak, maknanya yang itu yang kira kita memenuhi kehendak artikel 26 lah. Maknanya instead of individual, organisasi komersial juga boleh dipertanggungjawabkan. Dan juga pun dia relate kepada chapter 26 berhubung dengan transparansi dan juga anti-corruption di bawah CPTPP lah, Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership lah. Okay. Okay. Diberi perlindungan undang-undang. Oh, okey. Tak apalah, yang kira ingat saya yang apa tu pada soalan tu saya reserve dululah bagi saya habiskan ini, nanti kan sekarang saya akan jawab semua soalan. Sama ada you all boleh tanya secara direct ataupun menggunakan checkbox yang ada lah, ataupun kalau you tengok dekat bawah tu ada Q&A punya apa tu bar kan. Tak ada jadi. Oh, ini satu lagi tu. Mana dekat checkbox lah. Tuliskan dekat checkbox, insyaAllah. Okey. Objektif seterusnya. Objektif bagi kira peruntukan ini adalah untuk menggalakkan aktiviti perniagaan dijalankan secara jujur. Lepas tu kita menggalakkan organisasi komersial melaksanakan langkah pencegahan rasuah dalam organisasi, dan juga kita mempromosikan tadbir urus baik ataupun good governance lah, serta compliant kepada undang-undang pencegahan rasuah. So maknanya dalam kata lain kita nak mewujudkan a level playing field lah kan. Maknanya in doing business tu kita nakkan supaya kira apa tu kita tak ada isu-isu
kira berkait dengan rasuah berlaku lah. Sebagaimana yang kita pun sedia maklum, kadang-kadang orang kata dia dapat kontrak tu sebab dia bayar lah, dia kautif lah dengan kira sipulan sebab tu dia dapat. Jadi kita hendakkan semua orang kira mempunyai kira maknanya semua orang kira ada ni lah, ada ruang untuk kira mendapatkan kira apa-apa projek ataupun tender lah. Dan juga kalau kita tengok lagi, okay, next. Kita punya undang-undang yang kita buat Section 17A itu, kita mengambil kira UK Bribery Act dan juga FCPA ataupun Foreign Corrupt Practice Act lah. Dalam tingkatan lain 17A kita ni pun dekat UK pun ada, dekat US pun ada kan. Kalau kita sebenarnya kita lebih kira follow UK punya kan. Jadi bila kita mendraftkan undang-undang 17 capital A ni, memang kita mengambil kira section 7 UK Bribery Act lah. Cuma kalau kita mana-mana company di Malaysia ni melaksanakan apa-apa projek dekat UK dan juga dekat US, kena faham ya, mana you all dapat tu tertakluk kepada UK Bribery Act dan juga FCPA yang sama dengan 17A di negara kita lah. Okey. Seterusnya, okay, next. Kalau kita tengok Section 17A besar Akta SPM tu, apa yang disebutkan? Maknanya sesuatu organisasi komersial dikatakan melakukan kesalahan jika seseorang yang bersekutu dengan organisasi komersial itu secara rasuah memberikan, bersetuju untuk memberi, menjanjikan atau menawarkan kepada mana-mana orang apa-apa suapan, sama ada bagi faedah orang itu atau bagi faedah orang lain dengan niat untuk memperolehi atau mengekalkan perniagaan bagi organisasi komersial itu, dan juga untuk memperolehi atau mengekalkan faedah dalam menjalankan perniagaan bagi organisasi komersial itu. So dalam kata lain kan, secara mudahnya, okay, next. Maknanya kita akan melakukan kesalahan jika organisasi atau orang yang bersekutu dengan kita tu memberi, bersetuju atau memberi, menjanji, menawar rasuah dengan tujuan untuk kita memperoleh kekalkan perniagaan bagi organisasi ataupun kita mendapat faedah dalam menjalankan perniagaan. So macam yang saya katakan, kesalahan bagi kira organisasi komersial ni adalah kesalahan dia adalah memberi ataupun bersetuju untuk memberi. Dia maknanya kesalahan macam yang kira saya sebut tadi lah, kesalahan nombor 2, macam yang ada saya sebut 4 jenis kesalahan A, B, C, D tu. Ini kesalahan bagilah, beri, kesalahan memberi kepada mana-mana. Macam contohnya, kalau katalah kita nakkan kontrak dekat MOF kan. So kita dengan pegawai perolehan tu kita janji, okey, kalau kita dapat tender ni kita akan bagi 10% pada you. So bila kita janji itu sebenarnya itu merupakan kesalahan di bawah Section 17A ni. Itu kita, kalau kita bertindak bagi pihak syarikat. Tetapi kita sebagai individu macam yang saya sebut, still kita akan didakwa juga di bawah Section 16 ke 17 juga. Tapi yang ini 17A ni selain daripada kira kita sebagai natural person, sebagai individu tu, maknanya company kita tu boleh kita dakwa di bawah Section 17A. Jadi itu yang kira kita semua kena mengambil maklum lah. So, okey, apa yang seterusnya, apa yang dikategorikan sebagai organisasi komersial tu adalah satunya organisasi yang ditubuh di bawah Akta Syarikat 2016. Lepas tu perniagaan yang macam yang dalam video sebutkan, akta perkongsian ataupun akta perkongsian liability terhad, ataupun mana-mana syarikat luar yang menjalankan perniagaan di Malaysia. Contohnya macam yang besar-besar lah. Kalau kita tengok kira macam Texas Instrument ke, macam Alcatel kan. Alcatel ada kes tu. Contoh kan. Maknanya bila menjalankan perniagaan di Malaysia pun boleh juga kita tergolong kepada organisasi komersial sebagaimana takrif dalam undang-undang kita. So ada yang bertanya macam mana dengan koperasi?
So setakat ini koperasi tidak dimasuk dalam takrif tu. So maknanya koperasi tidak terkesanlah dengan penunjukan 17A ni. Cuma kalau koperasi tu dia ada anak syarikat, kan, katalah koperasi A dia ada anak syarikat dia katalah anak syarikat koperasi pertanian Sedia Merhad yang buat kira kerja-kerja pertanian bagi pihak koperasi itu yang didaftar di bawah atas syarikat. So yang kira koperasi itu, mana buat koperasi itu mungkin boleh kena disebabkan dia punya anak syarikat yang ada tu. So itu yang kira kena faham, sebab dia berkait dengan makna ahli bersekutu tu ataupun yang bersekutu tu. Sebab definisi seseorang yang bersekutu dengan organisasi komersial tu termasuk pengarah, pengkongsi atau pekerja ataupun orang yang melaksanakan perkhidmatan untuk atau bagi pihak organisasi komersial tu. Contohlah, kalau katalah di SPM ni ada kira main contractor syarikat A, tapi untuk kerja-kerja cleaner ni dia bagi kepada kira satu company. Company tu pun kira dia nak mudah dari segi kerja, bila kira dia buat kira pembersihan kadang-kadang tu tak lengkap kan, dia minta kira kita luluskan tu, lepas tu katalah dia bayar kepada pegawai admin kita kan, supaya kira kerja dia tu diluluskan, kan. Maknanya kira walaupun yang buat tu bukan main contractor, maknanya kira yang menjalankan perkhidmatan bagi pihak kita juga kira main label kan, sebab kita ni kira ditakrifkan sebabnya orang yang kira bersekutu dengan kita tu. So sebab itu yang kira kita ni bila kita nak melaksanakan kita punya tata cara mencukupi nanti tu, bukan setakat kira company kita je, tapi whoever contractor, vendor yang bekerjasama dengan kita pun kita kena kira didik mereka ataupun beri awareness tu, supaya apa yang mereka buat tu selari dengan kita punya polisi lah. Okay, next. Sebab kalau bagi kesalahan-kesalahan biasa tu, dia punya dendanya adalah 5 kali nilai suapan ataupun RM10,000, mana yang lebih tinggi. Tetapi dalam kes 17A ni, dia punya penaltinya lebih tinggi sikit. Maknanya denda dia 10 kali nilai suapan ataupun RM1 juta, mana minimumnya, ataupun mana-mana yang lebih tinggi. Kalau katalah, let's say katalah projek tu harga kira $1 juta, maknanya you kena bayar 10 juta lah nanti, buat 10 kali nilai suapan. So penjara bagi kesalahan dan rasuah di bawah akta kita memang kebanyakannya adalah penjara tak lebih 20 tahun je kan. Jadi tak lama mana lah. Kalau kira tu kutai lah jugalah kan. Mana dia boleh kedua-duanya sekali ya. So apa sebenarnya langkah-langkah yang boleh kita buat? Sekiranya organisasi komersial didapati bersalah, siapa yang boleh dihukum? Antara lainnya itulah company itu sendiri akan didakwa. Tetapi company itu didakwa, dia akan diwakili oleh pengarah ataupun orang yang mempunyai kawalan kepada organisasi komersial, termasuk akan kongsi ataupun pegawai, ataupun sesiapa yang terlibat dalam pengurusan organisasi komersial tu. Dia mungkin boleh kira di-charge tu mewakili organisasi ataupun company itu, buat BOD, board sendiri boleh, ataupun CEO, chairman, ataupun COO, ataupun GM, whoever lah yang menguruskan, yang ada say kepada kira pengurusan organisasi komersial ataupun company ni. Okey, kecuali kalau kita kira boleh kira kita dikecualikan daripada terkena pendakwaan ni adalah kira next, kesalahan organisasi komersial dilakukan maknanya without kita punya keizinan ataupun tanpa pembiaran ataupun pelibatan kita, ataupun kira kita boleh tunjukkan kita mempunyai adequate measures ataupun tata cara yang mencukupi untuk menghalang seseorang daripada melakukan kesalahan tersebut lah. Ini ya, maknanya untuk mengelakkan tindakan liability korporat ni, organisasi komersial boleh kira membuktikan dia telah mengambil langkah-langkah wajar ataupun adequate procedures untuk mencegah jenayah rasuah telah dilaksanakan dalam organisasi yang berkaitan lah.
So in relation to this, kira menteri telah keluarkan garis panduan berhubung dengan adequate procedure yang menghalang pegawai atau kepentingan terlibat dengan rasuah pada 10 Disember 2018. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau tak ada copy of this, boleh browse portal GICC, boleh dapatkan daripada portal dia lah. Kalau kita tengok, kalau berdasarkan kira tata cara mencukupi garis panduan yang dikeluarkan oleh menteri pada ketika itu, dia menggunakan prinsip trust lah, TRUST. Kalau kita tengok, satunya komitmen pengurusan atasan, maknanya tone from the top. Kalau kita tengok tone from the top ni kira makna kepimpinan sesuatu organisasi tu mesti menunjukkan contoh yang baik dari segi integriti dan mengamalkan integriti lah. Jadi kira dia menjamin kepada stakeholder bahawa organisasi mematuhi kepada sepenuhnya undang-undang peraturan yang berkuasa. Kalau undang-undang di negara kita ni antara lainnya kira organisasi komersial kena follow lah Akta SPRM 209 yang ada, termasuklah kira kita punya Section 17A tu. Dan kita pantau tahap integriti dalam organisasi kita, dan juga kita sediakan bajet dan sumber manusia berkaitan usaha-usaha pencegahan. Ini kalau kita tengok, ini adalah kira komitmen pengurusan atasan lah. Makna kita ada polisi pencegah rasuah yang kira dipahami oleh kira warga kerja kita. Makna kita zero tolerance on corruption, kan? Lepas tu mungkin dekat motor kita pun kita ada sebutkan macam dekat contohlah, ini saya bawa contoh macam Plus punya kan, dia punya anti-bribery and corruption guide ni, dia ada sebut motor dia, pilih integriti, tiada toleransi. So terpulanglah kepada tuan-tuan dan puan, kira ada motor berhubung dengan kan, ataupun kira macam kita pun ada motor kita tu kan, kita punya tu rasuah dihina, maruah dibina, macam-macam lah. Mana motor kita sama ada kita buat dalam bentuk kita punya slogan ke, ataupun dalam code of conduct kita kan. Lepas tu mungkin juga kalau kita tengok tone from the top ni, ke mana komitmen pengurusan atasan ni termasuklah mewujudkan unit integrity ataupun SIGO, integrity and governance unit di syarikat-syarikat. Tengok kepada sejauh mana besarnya sesuatu syarikat lah. Kalau kecil itu takkan you nak buat adakan pula satu unit yang mengelolakan integriti ni, tapi you kena ada kira bentuk yang bertulis berhubung dengan komitmen you berhubung dengan anti rasuah ni, termasuk kira polisi you lah. Maknanya semua orang dalam organisasi tu faham bahawa organisasi ini kira memandang serius berhubung dengan rasuah dan tak akan berkompromi sekiranya ada staf yang terlibat dengan rasuah. Contohnya yang yoga. Apa pun yang penting tu mesti didokumentkan. Mungkin juga kira komitmen pengurusan atasan ni boleh kita tunjukkan dengan kita ada ikrar integriti, ataupun ada ikrar bebas rasuah yang ditandatangani dengan SPRM. Contohnya kan. Mana salah satu sebab kita tengok dalam ikrar bebas rasuah tu adalah kita tak sekali-sekali kira akan terlibat dengan rasuah dan salah guna kuasa, dan sekiranya berlaku kita akan laporkan kepada SPRM. Contoh kan. Jadi itu antara kira komitmen yang boleh kita tunjukkan. Di samping juga kira pengurusan atasan ni mungkin juga dia akan meminta mana-mana kira bahagian dalam organisasi dia untuk kira mendapatkan pensijilan MS 37001 berhubung dengan Entry Bribery Management System, ataupun OACP, Organizational Anti-Corruption Plan, Pelan Anti Rasuah Organisasi, ataupun CIP version 2.0, ataupun Pelan Tindakan Pencegahan Rasuah.
You name it, apa sajalah. Tapi you ada dalam bentuk yang bertulis berhubung dengan polisi, syarikat, berhubung dengan rasuah dan juga salah guna kuasa. Yang itu yang penting. Macam saya katalah, on our part, kita ever willing to help mana-mana syarikat sekiranya mereka nak. Tak semesti bagi saya itulah, nakkan kira semua tu. Kalau kita faham kalau nak dapatkan pensijilan MS 37001-nya, you kena dapat daripada certification body yang ada tu, dan mana dia akan kira melibatkan kos kan. Tapi yang pentingnya, sebab macam saya katalah, apa pun yang 17A berhubung dengan tata cara mencukupi itu, walaupun kita ada, still subject to the court punya ruling nantilah. Apa tafsiran mahkamah nanti, tata cara mencukupi yang mencukupi. Jadi kita pun tak berani nak kata sama ada MS 37001 tu memadai ataupun ada CIP version 2.0 memadai. Sebab itu still subjek kepada siasatan dan seterusnya subjek kepada interpretasi oleh pihak mahkamah nanti kan. Tapi yang pentingnya daripada tak ada, kena ada kan dululah. Ada polisi-polisi berhubung dengan polisi penerimaan hadiah, polisi berhubung dengan facilitation payment, entertainment dan sebagainya lah. Itu yang yang pentingnya, tone daripada top level management ni. Dan juga mungkin kira isu-isu berhubung dengan integriti dan anti rasuah ni dijadikan agenda dalam board punya meeting. Baru kita tengok kira kebersamaan ataupun seriusnya organisasi itu dalam memerangi rasuah di peringkat syarikat masing-masing. So seterusnya kalau kita tengok yang kedua, R, iaitu risk assessment, analisa risikonya. Kita kena tengok sama ada kira dalam organisasi kita tu ada tak kira tempat-tempat yang kira risikonya tinggi. Sebab itu yang kalau kita cadangkan kan dibuat sama ada setiap tahun ke ataupun setiap 3 tahun, kita buat kita punya risk analysis, sama ada you nak gunakan corruption risk analysis ataupun CRM. Tapi kita mencadangkan sebab kita ada dah kira yang berkelayakan nak buat mana-mana entiti latihan termasuklah IM dan juga SPM, kita boleh memberi khidmat nasihat berhubung dengan corruption risk management sekiranya mana-mana entiti belum lagi melaksanakan lah. So that bila you buat you punya plan tu nanti, you mengambil kira risiko-risiko yang ada dalam organisasi. Dalam masa yang sama juga you boleh kira semak you punya financial punya element from time to time, sama ada through your audit dalam kan, supaya kita tengok juga kita tak ada irregularities dari segi pembayaran ke, ataupun kira kita juga mesti tengok juga from time to time. Kadang-kadang ada laporan ataupun kajian dikeluarkan oleh pihak-pihak di luar tu. Contohnya macam KPMG pada 2013 ada dia keluarkan kajian berhubung fraud and corruption, yang mana salah satu findingnya dikatakan 82% kata untuk mendapat bisnes di Malaysia ni you have to pay bribe. Benda-benda begitu kita kena tengok jugalah. Kadang-kadang benda macam itu boleh kira kita lihat dan juga kita tengok sama ada tak similarity dengan kira yang kita alami bila kita deal dengan pihak-pihak yang berurusan dengan kita kan. Macam saya kata juga dengan risk assessment ni termasuk juga bila kita nak melantik pihak-pihak luar yang bersekutu untuk kira menjalankan tugas bagi pihak kita tu, kita juga kena buat kira analisa risiko terhadap kira company-company yang berurusan bagi pihak kita tu. Kita kena buat background check ataupun buat tapisan integriti ke. Kalau kadang-kadang tu kalau tapisan integriti boleh dapatkan daripada SPM, ataupun kalau tapisan dari segi pernah melakukan jenayah mungkin boleh kira semak dengan PDRM. Yang perkara-perkara ini sebenarnya penting kita punya ni. Ataupun bila kita menjalankan temuduga tu, kita boleh lihatlah dari segi dia punya performance before this kan. Kadang-kadang pun kita tahu ada syarikat-syarikat ini kadang-kadang tu memang dia ada back record dengan mana-mana agensi lain tu kan. Mungkin kadang-kadang kita sharing of this information is good, so that kita tidak melantik orang yang kira tak betul lah, yang akhirnya akan menjejaskan kita lah. Jadi itu yang penting
Okey, seterusnya kalau kita tengok dari segi kita punya undertake control measures tu, mana langkah kawalan dalaman yang boleh kita buat tu adalah kira macam tadi kan, polisi syarikat. Kita mesti kita stated clearly apa polisi kita berkenaan rasuah. Mana kita tak berkompromi mana-mana individu terlibat dengan rasuah. Lepas tu kita melaksanakan due diligence dalam kita melaksanakan apa-apa projek program dan kita menggalakkan pelaporan rasuah. Lepas tu kalau ada conflict of interest pun mesti dilaporkan. Sama juga macam hadiah juga ke kerajaan. Sebab kalau you tanya saya sebenarnya kurang sekejap ya, kering tekak pula. Saya kurang bersetuju walaupun sebenarnya itu dari segi namanya, sebab ada company-company yang menggunakan pendekatan no give policy. Kalau kita tengok dari segi tata bahasa, kalau kita faham no give policy ni totally you tak tolerate kepada giving any gift. Tetapi kita bila kita sebagai syarikat corporate, kita ada corporate gift kan. Kita end of the year ataupun early of the year tu kita bagi diary lah, kita bagi buku nota lah, semua kad, even pen kan. Itu pun sebenarnya adalah gift. Tapi kita kata kita no gift policy. Sebenarnya yang pentingnya adalah gift policy. Sebab kalau kita tengok even kerajaan pun kan, kita bukan Perkeling 398 tu kan. Bukan makna pegawai kerajaan tak boleh menerima hadiah. Tapi dia ada kira pengecualiannya. Kita tak boleh terima hadiah dengan orang yang ada urusan rasmi dengan kita. Contoh mudah lah, ini contoh ya, bukan maknanya. Kalau kita sebagai pegawai JPJ kan, tentunya kira driving school merupakan customer kita. So dengan driving school tak boleh lah kita terima hadiah, makna hamper ke apa, tak boleh lah. Tetapi kalau macam kira saya kan, kebetulan saya nak bersara ni adalah kawan saya lama, kawan sekolah saya kan dulu kan dekat Parit ke dekat Ipoh. Oh lamanya tak jumpa. Aku kira ni kan bagi je kira satu hamper tu penuh dengan buah-buah, termasuk sekarang ni buah durian. Boleh kan? Tapi kalau kita sebagai pegawai kerajaan ni, kalau ikutkan Perkeling tu, perishable good ni seperti buah, bunga, sayur-sayur ni kita boleh terima, especially yang kurang daripada 100. Yang penting kita kena declare. So sama juga kalau you di peringkat syarikat pun ada gift policy tu, ada tata cara yang perlu diikuti kan. Saya dulu ada satu anak syarikat lah, ataupun ada satu perbadanan lah yang mana dia memberi hadiah tu kepada pegawai yang mempercepatkan urusan pembelian tanah ni kan, dia bagi jam. Saya kata bukan tak boleh bagi jam. Kalau you nak bagi jam tu kepada kira pejabat tanah tu, bukannya bagi jam kepada pegawai yang mengendali tu. So itu dah tak kena. Bagi saya itu sepatutnya bukan polisi tu. Oh dia kata memang dia bagi. Tapi sebenarnya kalau nak bagi macam kita bagilah. Bagi macam SPM pun dulu ada negeri-negeri yang buat jam SPM kan. Nampak SPM tu kan. Orang nak terima pun kadang-kadang nak terima ke tak terima. Bila SPM ni kadang-kadang ada orang yang kecut juga. Ada lambang SPM tu kan. So macam itu mungkin boleh. Tapi mesti ada polisi jelas. Sama juga macam kerajaan kan. Kalau kata you nak meraih kan, apa yang boleh? Taklah kira nak meraih kan tu sampai kira restoran berputar yang satu orang pun 100 lebih. Kalau setakat kira kena ikan patin apa? Tempoyak ikan patin ke? Tak apa. Maknanya ada spesifik had kata. Oh, boleh meraihkan tidak lebih daripada RM50 untuk sekali makan tengah hari. Contoh kan. Maknanya kira ada spesifik tu. Dan juga apa saja kira kita punya polisi-polisi yang ada tu make sure di-endorse oleh kira board ataupun top management lah. Bukan mana kita buat tu tapi tidak di-endorse di peringkat atasan lah. Itu yang penting. Dan juga ada kira perkara-perkara yang berhubung dengan sumbangan pendanaan termasuk sumbangan politik ni boleh ke tak boleh. Kalau boleh tu apa hadnya kan. Tapi kebanyakannya kita syorkan supaya tidak memberi apa-apa sumbangan politik lah kan. That's why yang kalau salah satu yang masih in the pipeline of NACP punya kehendak ataupun JICC tu adalah supaya kita wujudkan satu peruntukan khusus berhubung dengan dana politik lah.
penerimaan pembiayaan dana politik ni. Itu dipulanglah pada the lawmaker. Sama juga dengan facilitation payment ni. Boleh ke tak boleh? Kalau boleh setakat mana kan? So yang itu sebenarnya. Apa saja yang kita nak buat polisi-polisi itu kita put in writing dan juga biar perkara tu munasabah lah. Kan? Dan juga mesti di-endorse oleh kita punya top management ataupun board lah. Itu yang penting Okay. Dan seterusnya kalau kita tengok yang yang seterusnya berhubung dengan systematic review, monitoring dan enforcement kan. Kita punya polisi yang ada tu kan kita perlu buat penilaian, penambahbaikan berterusan. Program-program tu kan mungkin kadang-kadang tu disebabkan ada perubahan dari segi undang-undang ataupun garis panduan semua tu mungkin kita perlu inline dengan perubahan-perubahan yang berlaku ya. Lepas tu kita juga dari segi penilaian kita lantik audit dalaman untuk yang komputer lah ya untuk membuat audit. Di samping juga sebaik-baiknya kita ada audit luar yang tengok kita punya compliance berhubung dengan prosedur anti rasuah ni. Contoh macam yang saya sebut tadi lah, salah satunya kalau ada kita ISO sama ada yang Malaysia standard ke ataupun yang international standard pun it's up to the company lah. Tapi memang kita akan di-audit lah ikut yang disetujui lah sama ada berkala every year ke ataupun every 3 years kan. Dan kita juga dari segi itu juga kita kena pantau juga pegawai-pegawai kita macam saya kata lah on give policy tu kan kita kena tengok berapa orang yang kalau terima tu dia declare, yang kata yang mana yang tak boleh tu dipulangkan balik. Lepas tu siapa-siapa yang terlibat yang dengan rasuah dan salah laku ni kena ambil tindakan disiplin lah. Discipline action have to be taken against them lah. Kalau tidak nanti kalau you biarkan tu dia orang akan menjadi barah dalam organisasi tu. Sebab itu yang tindakan ni yang tak comply dengan polisi-polisi syarikat, maknanya tindakan yang sewajarnya kena ambil. Jangan kita biarkan. Sebab orang macam ini nanti dia akan jadi parasat, akhirnya dia akan buat orang lain nanti terikut-ikut ni kan. Jadi yang itu yang pentingnya kalau kita tengok dari segi pemantauan, kita menilai dan juga kita enforce apa saja polisi-polisi yang ada. Dan akhir sekali kalau kita tengok dari segi prinsip T tu, training and communication, maknanya latihan dan juga komunikasi ni memang amat penting supaya warga kita ni mengetahui tentang polisi-polisi yang ada dan juga sedar tentang jenayah rasuah yang ada tu kan. Jenayah rasuah ni it's not something yang kita pandang ringan no. Walaupun amountnya involve just a few dollars kan. Katalah nilainya 10-20 ringgit tapi sebenarnya it's a criminal offence tu. Maknanya siapa-siapa yang ditangkap dan juga didapati bersalah tu, maknanya your record will be exist dalam criminal registrar tu until you tak ada lah sampai you mati. Maknanya rekod lampau itu tu ada dalam pendaftaran penjenayah. Penjenayah tu bukan maknanya kita ni kesalahan mahkamah biasa, adalah mahkamah jenayah, bukan mahkamah sivil. So kita kena pandang berat kes ni, jangan pandang ringan. So cara mana kita nak hebahkan tu, kita boleh gunakan kita punya portal, website kita kan. Kita punya mungkin dalam bentuk video from time to time kan. Kadang-kadang saya tengok ada setengah-tengah tempat tu dekat lift dia pun ada video kan. Ada yang TV screen yang mainkan video. Boleh yang itu kita peringatkan warga kerja ataupun orang yang berurusan dengan kita, ataupun dalam bentuk bulletin, email ke, intranet, mana apa saja platform yang kita ada lah, FB kita ke kan, ataupun kalau ada kita radio streaming ke, TV streaming kan, itu cara mana as long kita boleh perluaskan mesej anti rasuah dalam organisasi kita lah. Yang ini penting sebab kita ada ambil contoh macam kes Canson di UK tu, salah satu finding mahkamah tu, walaupun dalam kes Canson tu
Yang melaporkan adalah kira dia punya manager yang baru, tapi kira still mahkamah mendapati syarikat tu bersalah. Salah satu isu yang dikaitkan adalah kira dia walaupun ada polisi tak well communicate dengan warga kerja dia kan. Itu yang penting tu. So yang ini bagi saya penting untuk kita hebahkan ya. Cara mana tu terpulang lah, dengan kesesuaian di entiti masing-masing lah. Okey, seterusnya ini yang ada dua bab yang terakhir. Kalau kita tengok contoh kes di Malaysia ni, bagaimana kita sedia maklum kan, kita ada satu kes yang merupakan akan menjadi kira kes law lah, hopefully lah, iaitu syarikat Prestige Offshore Sdn Bhd. Kita merupakan satu organisasi komersial yang pertama. Ini sebab dah keluar dalam paper. Saya bukan makna nak memburuk. Ini sebab dah keluar dalam paper yang didakwa mengikut Seksyen 17A ni, yang mana dia diwakili oleh pengarah baru dia. Kesalahannya adalah memberi 321,350 untuk mendapatkan subkontrak penyewaan kapal bagi kerja cari gali minyak tahun lepas. So kes ni pending lah. Yang mana dalam kes ini, makna itu kira syarikat dia didakwa di bawah liability corporate punya offence, dan dia punya former pengarah dia didakwa di bawah Seksyen 16B A besar akta yang sama. So mana-mana macam saya katalah, syarikat pun kena, individu pun kena yang bagikan duit kepada kira pegawai satu syarikat yang memberi penyewaan kerja cari gali minyak. So inilah kira kita kalau nak jadikan besok kes rujukan, mungkin kes inilah yang boleh kita tengok sejauh mana nanti dia menggunakan tata cara mencukupi, macam saya katalah, subject to court interpretation, how adequate the adequate measures. So apa-apa pun kita tunggulah. So kalau kita tengok lain-lain tu, kalau dekat US dia ada kira contoh yang kita boleh, syarikat Speed Group ini di bawah UK Barbie Act, yang mana dia menyediakan perkhidmatan profesional dalam sektor pembinaan di UK. Dia juga syarikat pertama yang didakwa disabit hukuman di bawah undang-undang UK, yang mana kalau di sana tu dia tak ada SPM. So di syarikat ini laku oleh Syarikat Office SSO yang bermula pada tahun 2014. So yang mana kira syarikat ni kira didapati kira buat bayaran rasuah kepada pegawai kanan Al-Ain Ahliya Insurans yang bertempat di Abu Dhabi lah. So syarikat tu mengaku salah dan juga dikenakan denda sebanyak 2.25 juta pound, dan diorang juga kena bayar kos siasatan SFO. Itu mahkamah lah yang akan menetapkan. Cumanya kalau kita tengok dekat UK tu kan berbeza dengan kita lah, walaupun perkara ini sedang dalam perhatian kita untuk mencadangkan, tapi depend lah, sebab kita punya undang-undang ni pun baru kita nak kuasa kan. Dalam satu lagi kes tu, dia mendapat Rolls-Royce ni dapat kontrak kejuruteraan awam dan ketenteraan di beberapa buah negara. So dia melalui orang tengah, dia bayar daripada 99 sampai 2013, yang mana dia setuju untuk bayar 631 juta untuk mengelakkan pendakwaan. Sebab di UK ada DPA, Deferred Prosecution Agreement. Maknanya kita nak mengelakkan daripada kita dikenakan tindakan pendakwaan, kita boleh berunding untuk bayar compound ataupun kira denda lah, penalty. Tapi penaltinya bukan sikit ya, 671 juta pound tu. Kalau kita ni bankrupt lah kan, kalau kali 7, kali 6, kali 7 kan. So ini yang ini sebenarnya kita ada cadangan untuk kita masukkan DPA dalam kita punya penambahbaikan dari segi kita punya akta SPM tu lah, supaya ada DPA sama ada dalam akta kita ataupun kita cadangkan dalam kita punya kanun tata cara jenayah lah, mana ada deferred prosecution agreement. Maknanya kira kalau tak nak dikena tindakan, maknanya syarikat boleh kira membayar denda, tapi quite heavy jugalah ya.
Tapi macam saya katalah, dalam kes ini walaupun kira syarikat tu pun Rolls-Royce kena, tapi individu yang terbabit menjadi orang tengah tu pun still didakwa atas natural person, yang mana ketiga-tiganya mengaku bersalah dan juga hukum. Selain daripada itu juga kita ada juga kes Alcatel Lucent. Ini kes ni berlaku di bawah FCPA US ya. Yang mana kira Alcatel ni didakwa merasuah pegawai di Costa Rica, Honduras, Taiwan dan termasuk Malaysia lah, untuk mengekalkan kontrak kerajaan yang bernilai berjutaan ringgit lah. So di US, Alcatel dah bersetuju untuk bayar penalti 137 juta bagi menyelesaikan pendakwaan dengan pihak berkuasa di US. Tapi bagi kes di Malaysia ni kan, kita pun dah senarai hitam pun, cumanya sebab bagi kes di Malaysia ni cuma pada ketika itu kan, kes ni berlaku tahun 2016. Maknanya sebab kita punya Akta 17A ni cuma dikuatkuasakan pada 1 Jun 2020, maknanya kita tak boleh ke belakang kan. Jadi sebab itu sebenarnya yang kita punya pegawai kanan Alcatel ni dipenjarakan. Tubuh mahkamah telah mengenakan hukuman penjara 6 bulan dan juga denda 125,000. Sebab macam inilah dia telah beri rasuah 25,000 kepada pegawai perolehan di Telekom Malaysia kan, sebab dia nak dapatkan maklumat tender daripada kira pegawai yang berkenaan lah. Jadi macam itulah mujurnya, sebab pada ketika itu Akta 17A ni tak berkuatkuasa lagi, so hanya didakwa di bawah kira section yang berkait dengan individu saja, tak sebagai legal person. Maknanya Alcatel Malaysia tidak didakwa. Tetapi kalau sekarang maknanya pegawai yang anything else that you need or any opinion? Okay, sorry, saya nak tunjuk. Okey. Ini adalah contoh Alstom ni pun sama juga dekat US, dia kira dia pun bagi rasuah untuk dapatkan kontrak dan akhirnya setuju bayar denda 42.7 juta dan juga kira macam Buat Azimah cakap saya ni memang sekarang sebagai individu discussion forum kerana merasuah awam di Indonesia. salah satu untuk belajar dan kalau universiti siap bagi markah. So saya pun SME boleh buat macam tu lah. Kita just nak tengok. Okey, last but not least ada 2 slide lagi, peranan kita lah. Apa peranan kita? Sebenarnya peranan kita semua ni kan, kita walaupun tadi kira saya dah sebut berhubung dengan kesalahan 17A tu, tetapi di bawah kira kita punya akta tu, kalau kita katalah diminta oleh mana-mana pegawai, katalah kita dealing dengan government agency, ada pegawai yang minta persen ke minta dibayar apa-apa, sebenarnya kalau kita tak melaporkan merupakan satu kesalahan. Sebenarnya selama saya bekerja dengan SPM ataupun BPR 37 tahun yang lepas ni, kita tak ada dakwa pun di bawah Seksyen 25 ni. Tetapi last year AG telah kira berubah dari segi polisi dia, yang mana kita mendakwa dah mereka yang gagal melapor. Sebab itu kalau you tengok ada kira pegawai di MOF yang telah didakwa kerana gagal melaporkan, mereka ditawarkan rasuah, dan juga pegawai pipe di Pahang pun dia telah didakwa. So sama juga kalau you all kira diminta oleh mana-mana orang duit rasuah ataupun kira commission whatsoever lah, suapan kan, tapi you tak melaporkan, sebenarnya you all boleh didenda tak lebih pada 10,000 ataupun penjara tak lebih pada 2 tahun ataupun kedua-dua sekali. So macam saya kata lah, don't take for granted sebab corruption ni is a criminal case. So apa-apa pun kira kena make sure kira kita bekerjasama lah. So saya rasa more or less itulah yang kira nak saya bincang dan juga berkongsi dengan tuan-tuan pada hari ini.